Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Dalam bercakap berkenaan dengan masalah utama yang kita hadapi di Sabah ni adalah pertama sekali, sebagaimana maklumlah kita semua tahu bahawa Sabah ni merupakan satu negeri yang amat luas dari segi geografinya, merupakan satu halangan utamalah untuk kita melaksanakan tugas dengan begitu berkesan, sebab kita ada pintu masuk melalui pelbagai darat dan juga udara yang memang ketara lah yang kita dapat lihat di sebelah pantai timur Sabah ataupun di sebelah pantai barat Sabah lah, ya. Dan kita ada halangan dan kekangan, tapi kita cuba atasi sebaik mungkin lah untuk memastikan bahawa Jabatan Immigration tidak ada gangguan dari segi operasi kita lah, ya. Dan satu lagi mungkin kekangan yang besar yang kita hadapi adalah kerjasama daripada orang awam jugalah, ya. Kita tahu bahawa selama ini pun memang warga Sabah ni banyak hubungan kekeluargaan yang rapat dengan jiran-jiran, negara jiran kita seperti Indonesia, Filipina dan sebagainya. Jadi sebab itu kerjasama orang awam ni adalah perlu untuk membuat laporan segera dengan kami di mana-mana parti yang mereka syaki yang tidak ada dokumen ataupun masuk secara haram, ya. Dan sebab kami sendiri pun tidak boleh berada di semua tempat, dan sebab itulah kami perlukan kerjasama lah. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kerjasama tu semakin lama semakin baiklah. Kami pun sentiasa bekerja berdasarkan aduan-aduan yang kita terima daripada orang awam. Untuk makluman tuan-tuan semua, ya, berdasarkan data yang kita ada, jumlah pengusiran seluruh Sabah yang kita ada pada tahun 2012 seramai 12,551 orang telah diusir balik ke negara asal. Kemudian pada 2013 jumlahnya meningkat 5.3% kepada 13,222 orang. Dan terkini pada tahun 2014 sehingga 24 November seramai 17,086 orang telah diusir. Ya, peningkatan sebanyak 29% lah daripada tahun lepas. Jadi peningkatan ini menunjukkan betapa kita semakin serius dan juga bekerjasama erat dengan semua agensi yang ada lah untuk menjalankan pengusiran. Jabatan Immigration Sabah sendiri, kita mengeluarkan IM13 lah, ya, dokumen IM13, kad IM13 itu memang peranan kami lah, Jabatan Immigration sendiri. Kita yang mengeluarkan dan kita juga mengawal kembali dokumen-dokumen tersebut lah, ya. Setakat ini ikut rekod kita yang berdaftar dengan kita adalah seramai 98,953 orang pemegang IMM 13 ataupun IM 13 lah kita biasa sebut, ya. Ini kategori untuk pelarian yang lama, ya, bukan yang baru datang terus kita bagi, tidak. Ini untuk kategori lama yang telah diiktiraf oleh kerajaan lah. Dan kami sendiri pun tidak mengeluarkan sewenang-wenangnya dokumen tersebut lah. Masih dikeluarkan sekarang? Tidak, kita bekukan sudah. Tapi renewal tu masih ada? Renewal tu ada. Renewal tu ada sebab mereka pun berdasarkan kelayakan yang ada, mereka boleh memohon juga permit masuk lah ataupun PR untuk berada di Sabah lah. Dibekukan sejak tahun lepas lagi. Ya. Sebab mereka tahu bahawa IM13 ni mereka punya pergerakan hanya terhad di Sabah sajalah, Sabah dan Labuan saja. Mereka tinggal di kawasan mereka. Ya. Oh, apakah ada designated area tu? Ya. Sebab dokumen mereka tu hanya valid untuk Sabah dan Labuan saja. Mereka ada penempatan, mereka boleh keluar. Ya. Tapi mereka akan tinggal di penempatan. Ya. Sebab untuk memudahkan pergerakan. Dan in fact sekarang ni pun kita pun mengawal pergerakan bukan warga negara ke Semenanjung Malaysia. Tidak boleh ke Semenanjung? Boleh ke Semenanjung tapi dengan syarat ada alasan yang kukuh lah, sama ada untuk lawatan sementara ataupun kiranya kalau anak-anak mereka tersebut kalau ke sekolah swasta mungkin kita boleh benarkan lah. Ya. Boleh benarkan ke Semenanjung? Kita benarkan untuk tempoh tertentu lawatan saja, ataupun kita rasa hal-hal yang melibatkan kesihatan ataupun kekeluargaan yang kita rasa agak serius untuk kita benarkan, kita akan bagi kebenaran lah. Tapi kita tidak benarkan mereka sewenangnya pergilah. Biasanya dalam tempoh sebulan maksimum kita boleh bagi. Kita tidak boleh cakap juga yang pendatang asing yang punya punca sebenar berlaku ini perkara
negatif lah yang berkaitan dengan sosial. Sebab kita satu rumpun kan. Jadi kalau kita yang kebanyakan di sini adalah generasi yang kedua ataupun generasi ketiga. Kalau kita hantar diorang balik, saya akan rasa negara diorang pun takkan terima. Sebab mana bukti diorang warga negara sana kan. Jadi tak nak kita kena terima juga. Tapi dengan kita terima dan kita terapkan nilai-nilai kenegaraan kat mereka tu. Kita kena fikir, mereka banyak menyumbang juga kepada kemajuan negeri kita juga kan. Diorang satu rumpun, bangsa kita punya saudara mara juga tu. Cuma kita perlu kawal itu je. Macam-macam kita kena terapkan diorang punya semangat tu. Biar kita bagi yang Malaysia ni lah, Sabah ni negara diorang. Tanah air diorang, jangan anggap tanah asal nenek moyang tu, dia punya tanah tarah tu. Itu je. Saya mengharapkanlah supaya dengan adanya siasatan ni akan menghasilkan satu keputusan yang dapat menyelesaikan masalah pendatang asing di negeri Sabah secara keseluruhan lah. Pasal kita sedia maklum di Sabah memang terdapat pendatang asing yang daripada negara-negara jiran. Jadi dengan adanya siasatan ni, kerajaan boleh mengenal pastilah mana yang betul-betul pendatang asing, mana yang betul-betul orang Sabah yang tinggal di pulau tapi tidak didaftarkan sebagai didaftarkan di JPN contohnya kan. Jadi dengan ada RCI ini, kerajaan boleh menyiasat seluruhnya lah, sebetul-betulnya.